Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada murid-murid. Jadi kita pada hari ini kita akan sambung lagi pelajaran pendidikan Islam untuk tahun 6 bahagian tajwid Al-Quran. Ya, buka buku teks kamu, buka tajuk pelajaran nombor 3, perelokkan tajwidmu. Ya, perelokkan tajwidmu. Maksudnya kita diminta untuk belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul. Tajwid ini maknanya memperbaik dan mempercantikkan bacaan kita. Baik, jadi tajuk kita hari ini, kalau ikutkan di sini ialah izhar halqi dan idgham. Ada dua hukum ataupun dua hukum tajwid yang akan kita belajar. Tetapi untuk video pada kali ini, Ustaz akan buat ringkas sahaja sebab kita hanya akan belajar izhar halqi. Baik, sila buka buku teks kamu. Baik, kita lihat muka surat 33 ya, izhar halqi. Baik, apa itu izhar halqi? Kita ambil satu dulu. Izhar bermaksud menjelaskan, menerangkan atau menyatakan. Halqi merujuk kepada kita punya huruf-huruf yang disebut dengan makhraj di bahagian halq, di bahagian halqum. Baik, info. Izhar halqi ialah apabila nun mati. Nun mati macam mana ini? Ini nun mati. Ataupun tanwin. Apa itu tanwin? Ini baris dua di atas, baris dua di bawah dan baris dua di hadapan. Bila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf apa? Huruf izhar halqi iaitu ini. Huruf hamzah ataupun bertemu huruf ha, huruf ain, huruf ha, huruf ghin dan huruf kha. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi huruf-huruf yang 6 ini dinamakan huruf izhar halqi. Maka cara bacaannya ialah dengan menjelaskan. Kita menjelaskan sebutan pada nun mati itu ataupun sebutan pada tanwin itu dengan mengekalkan sifat dengung yang sedia ada pada nun mati dan juga tanwin. Jadi bila sebut izhar halqi, kita ingat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf ini. Jadi kena hafallah hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha. Mari kita lihat contoh supaya kita lebih faham. Baik, kita lihat muka surat yang sama ya. Lihat ayat yang pertama, potongan ayat pertama. Kita lihat di sini yang telah ditandakan dengan warna merah di sini. Kita lihat di sini ada huruf ra berbaris tanwin di atas. Tanwin di atas, dia bertemu selepasnya huruf apa ini? Huruf hamzah. Hamzah huruf izhar halqi? Iya, hamzah huruf izhar halqi. Jadi bila tanwin bertemu dengan huruf hamzah selepasnya, inilah yang dinamakan sebagai izhar halqi. Jadi cara bacanya kita menjelaskan bunyi tanwin ini. Toyron ababil. Toyron ababil. Jadi ron itu mesti dijelaskan. Jangan kita sembunyikan seperti begini. Toyron itu salah. Itu kita tidak jelaskan. Kita jelaskan macam mana? Ron ababil. Begitu juga kita lihat nombor 2. Yang tanda merah ini pun juga tanwin bertemu dengan huruf kha selepasnya. Kha adalah huruf izhar halqi. Jadi bunyinya tin kha, tin kha, tin kha. Begitu juga yang seterusnya. Ini contoh yang lain pula. Nun mati. Ini contoh nun mati. Ada tanda sukun itu kan? Ini namanya nun sukun atau nun mati. Selepasnya dia bertemu dengan huruf apa ini? Huruf ha. Huruf ha. Jadi ha adalah huruf izhar halqi. Jadi kita namakan ini juga adalah hukumnya izhar halqi. Bacanya macam mana? Wan har, wan har. Jelaskan bunyi nun mati itu. Wan, wan. Jangan sembunyikan sebegini. Wah, itu salah. Jelaskan. Wan har. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Kita ambil contoh ini pula. Lihat di sini. Nun mati bertemu selepasnya huruf kha. Kha hukumnya ialah huruf izhar halqi. Jadi ini izhar halqi. Bacaan macam mana? In khif,
In khif, jelaskan bunyi nun mati itu. In khif, in khif. Itu maksudnya. Begitu juga di bawah ini pun sama. Yan hau, jelaskan bunyi nun matinya. Dan contoh-contoh yang lain. Jadi itulah cara membaca hukum izhar halqi. Tips untuk kamu semua, macam mana kita mahu mengenal hukum izhar halqi di dalam Al-Quran. Mudah sahaja. Cuba lihat dalam ini ya. Cuba lihat di sini. Kita ambil daripada surah Al-Qari'ah. Ini mushaf yang biasa kita gunakan. Ini. Nih. Nun mati di sini. Ini nun mati ni. Tetapi dia tidak ada tanda sukun. Tidak ada tanda sukun. Nun mati tapi tiada tanda sukun. Maknanya apa? Ini bukan izhar halqi. Cuba lihat lagi. Ini pun nun mati tapi tidak ada tanda sukun. Ini bukan izhar halqi. Kita cari lagi. Ada tak nun mati? Kita lihat di sini. Ini nun mati. Ada tanda sukun. Jadi inilah izhar halqi. Cuba tengok, betulkah? Lihat itu. Dia bertemu, nun mati bertemu dengan huruf kha. Bertemu dengan huruf kha. Maka ini menandakan dia adalah izhar halqi. Jadi bacaannya macam mana? Jelaskan bunyi nun mati. Man khaf. Man khaf. Itu caranya. Baik murid-murid, itu kalau nun mati. Kalau tanwin macam mana? Senang saja. Kalau tanwin pun dia ada beza dia. Kamu lihat di sini, cuba cari yang tanwin. Huruf ada tanwin. Okey, contohnya ini. Tin kan? Tin. Tanwinnya barisnya begini. Lihat. Dia tak sama susunannya. Ini tanwin. Jadi kalau susunannya baris ini tidak sama, maka ini bukan izhar halqi. Mari kita lihat yang lain pula. Coba kamu lihat di sini. Ini pun tanwin juga baris bawah. Yauma idzin. Tapi dia selari dia punya baris. Ini menandakan ini adalah izhar halqi. Lihat betulkah? Tanwin selepasnya bertemu huruf ain. Huruf ain ialah salah satu daripada huruf izhar halqi. Maka ini adalah izhar halqi. Cara bacanya zin anin. Zin. Jelaskan bunyi zin ini. Jadi itu tipsnya.